Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan SOP yang tidak seragam di peringkat pihak berkuasa. Sejak negara kita dilanda krisis pandemik COVID-19 sekitar Mac 2020, antara sebutan yang menjadi sebati di bibir semua sehingga kini adalah prosedur operasi standard SOP. SOP yang tiba itu juga ada pelbagai rupa, daripada hal-hal penguatkuasaan, perayaan, perindustrian, sukan sehinggalah berita palsu. Lebih malang ada pula kisah-kisah pilih kasih melatari permasalahan SOP yang sudah pun amat menyedihkan. Diperhatikan sehingga hari ini, SOP itu sendiri gagal dihayati yang dipaparkan barangkali aspek ketegasan penguatkuasaan menerusi SOP tersebut walaupun jelas bersikap pilih kasih dan tidak konsisten. Itulah satu aspek barangkali sedang diperlihatkan dalam kes-kes penguatkuasaan SOP yang akhirnya sering dipandang sinis. SOP wajar dipatuhi dan dihormati semua, tetapi penguatkuasaan hanya pantas menyamar orang yang tidak berstatus, manakala orang yang berstatus dan berkedudukan lambat diambil tindakan, di mana prinsip menjunjung nilai-nilai teras kemanusiaan yang sepatutnya menjadi asas yang menentukan ambang mutlak moral dalam setiap aspek penguatkuasaan. Saya ingin membahaskan akan masalah atau isu-isu yang timbul ketika pelaksanaan SOP atau Standard of Procedure di Malaysia ketika berdepan dengan pandemik COVID-19. Seperti yang didefinisikan sebelum ini, SOP adalah satu bentuk penguatkuasaan yang ditetapkan oleh kerajaan ke atas warga di Malaysia, sama ada warga tempatan maupun warga luar yang menetap atau sekadar menziarahi Malaysia. SOP seharusnya dijalankan secara tulus dan adil, namun didapati terdapat beberapa kes di Malaysia yang membezakan pelaksanaan SOP antara dua darjat atau digelar double standard. Terdapat beberapa kes yang membezakan kuasa SOP terhadap rakyat dan golongan menteri yang terang lagi bersuluh. Sebagai contoh, ada ketika mana rakyat biasa yang membuka pelitup muka hanya beberapa saat atas alasan terdapat bulu-bulu halus dari pelitup muka yang agak mengganggu rongga hidungnya telah dikenakan saman sebanyak RM1,000 Malaysia. Manakala ada di antara menteri di Jabatan Perdana Menteri yang melanggar SOP dengan mengunjungi dan menikmati makanan di sebuah kafe di Kalai JD, hanya meminta maaf ketika didapati bersalah. Ketika kejadian berlaku, makan di premis makanan masih lagi tidak dibenarkan, namun beliau tetap melanggar pelaksanaan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini membuktikan terdapat isu double standard yang jelas dalam pelaksanaan SOP di Malaysia. Di social media, kita dapat lihat banyak contoh pelaksanaan SOP yang tidak seragam. Kejadian PRN di Sabah juga kita boleh jadikan contoh, di mana dengan tiba-tiba Datuk Ismail Sabri mengatakan bahawa mereka yang baru saja pulang daripada Sabah dan Sarawak ke Semenanjung ataupun yang daripada Semenanjung ke Sabah Sarawak tidak perlu kuarantin diri jikalau mereka tiada simptom. Di mana selepas kejadian ini, kita dapat lihat kes makin hari makin meningkat sehingga kini. Selain itu, antara masalah dan isu yang tercetus ialah terdapat segelintir selebriti telah melanggar arahan yang telah diberikan oleh pihak berkuasa. Seperti kes yang berlaku baru-baru ini, 7 selebriti telah melanggar prosedur operasi standard SOP ketika berada di majlis berbuka puasa pada 29 April 2021 lalu. Majlis tersebut berlaku ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Apa yang dimaksudkan PKPB adalah PKPB ialah pendekatan terbaik untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Selain itu, syaratnya lebih ketat berbanding PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Kita kembali ke isu tadi. Selebriti-selebriti tersebut didapati telah gagal memakai pelitup muka semasa berada di majlis tersebut. Terdahulu, terdapat gambar yang telah menunjukkan beberapa selebriti melanggar SOP kerana tiada penjarakan sosial dan tidak memakai pelitup muka ketika hadir majlis berbuka puasa. Antara isu lain yang terjadi kerana kegagalan pihak berkuasa dalam menyeragamkan SOP serta pengabaian nasihat daripada pakar kesihatan awam telah menyebabkan kenaikan kes COVID-19 di negara kita. Ini juga termasuk kelewatan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD atau Total Lockdown di kawasan yang berisiko tinggi. Kelalaian ini mengakibatkan negara berhadapan dengan pola kenaikan kes COVID-19 yang mendadak. Sebagai contoh, dapat dilihat dengan ketara apabila arahan yang tidak diselaraskan oleh pihak atasan sama ada wajib atau tidak untuk berkuarantin selama 14 hari bagi sesiapa sahaja yang pulang daripada kawasan yang berisiko tinggi telah menjadi kekeliruan buat rakyat. Bukan itu sahaja, apabila arahan melarang rentas daerah dikeluarkan, timbul pelbagai kekeliruan sama ada pekerja yang bekerja di berlainan daerah boleh ke tempat kerja seperti biasa atau adakah mereka memerlukan dokumen khas berserta cap polis untuk membenarkan mereka pergi ke kerja. Isu ini juga telah menjadi salah satu perbualan hangat di media sosial.
Salah satu langkah atau tindakan yang boleh diambil ialah pihak polis perlu mengeluarkan kompaun serta-merta terhadap mana-mana individu termasuk orang kenamaan seperti selebriti dan ahli politik yang didapati melanggar prosedur operasi standard SOP dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pihak polis tidak perlu menunggu sehingga berminggu-minggu untuk mendapatkan keputusan daripada Jabatan Peguam Negara dan sebagainya kerana di dalam akta mereka boleh mengeluarkan kompaun kepada mana-mana individu melanggar SOP serta-merta. Menerusi Menteri Kanan Kluster Keselamatan iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, langkah itu bagi mengelakkan salah faham dalam kalangan rakyat yang kerajaan seolah-olah memberi layanan istimewa pada golongan berkenaan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan sidang media bersama Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Justru tidak akan ada mana-mana individu sama ada yang berstatus kenamaan mahupun rakyat biasa yang kebal daripada tindakan undang-undang di Malaysia. Kebelakangan ini kita mendengar tentang SOP yang tidak seragam di negara kita dan mengakibatkan rakyat keliru mana yang perlu diikuti. Jadi bagi menyelesaikan permasalahan berikut, ini adalah langkah mengatasinya iaitu meningkatkan kawalan sepadan Sabah bagi mengekang kemasukan warga asing seperti negara jiran iaitu Filipina dan Indonesia supaya kawalan dapat dilakukan bagi memastikan tiada mutasi baru muncul di negeri itu. Langkah yang kedua, bagi mereka yang masuk atau keluar dari Sabah seharusnya dikuarantin secara wajib selama 14 hari maksimum. Selain melakukan saringan yang sistematik, tidak kiralah kuarantin diri atau kuarantin wajib, apa yang penting ialah asingkan diri daripada masyarakat. Seterusnya, menggunakan platform undian secara dalam talian bagi memastikan kesejahteraan rakyat di Sabah kerana ada isu mengatakan bagi individu yang dikuarantin termasuk kontak rapat dengan positif COVID masih dibenarkan mengundi dengan pemantauan yang rapat, jadi ianya tidak menjamin keselamatan keseluruhannya. Saya akan membahaskan mengenai langkah-langkah mengatasi isu ini, iaitu tanggungjawab setiap individu untuk mematuhi SOP tanpa mengira darjat. Untuk mensejajarkan pematuhan SOP, setiap individu harus mempunyai usaha untuk melindungi diri dan orang sekeliling dengan mematuhi ketat SOP yang telah diberikan oleh kerajaan tanpa mengira darjat. Ada ungkapan mengatakan bahawa wang tidak boleh membeli kesihatan. Hal ini berkait rapat dengan isu ini kerana masih terdapat individu yang sengaja melanggar pematuhan SOP. Mungkin mereka merasa mereka boleh bebas melakukan apa sahaja menggunakan wang dan nama, tetapi tanpa sedar, sikap setengah individu ini hanya memberi kepuasan kepada diri mereka sendiri tanpa memikirkan akibatnya kepada individu lain. Rakyat Malaysia perlu melakukan kawalan kendiri dalam mencegah penularan COVID-19 ini kerana perjuangan menentang wabak ini iaitu musuh yang tidak kelihatan masih panjang. Hal ini memerlukan usaha yang berterusan dan masyarakat haruslah bersikap terbuka dan mengamalkan norma kehidupan baharu ini. Selagi kita bersama-sama mematuhi perkara ini, rantaian penularan jangkitan COVID-19 akan dapat diputuskan. Saya akan membahaskan tentang langkah-langkah mengatasi isu ini, iaitu COVID-19 SOP dilaksanakan perlu konsisten dan seragam. Prosedur operasi standard iaitu SOP mengekang penularan COVID-19 perlu dilaksanakan secara konsisten dan seragam bagi mengelak sebarang kesulitan ke atas mana-mana pihak. Ini kerana pelaksanaan SOP tidak konsisten dan dikhawatirkan mendorong pelabur asing untuk tidak terus melabur di Malaysia, sekaligus menyaksikan perusahaan multinasional mungkin berpindah ke negara lain. Selain itu, pihak kerajaan dan pembangkang perlu segera menghentikan perbalahan politik, sebaliknya fokus memerangi COVID-19 bagi membantu rakyat mengharungi cabaran itu. Di samping itu, mengetepikan pendirian politik, sebaliknya memberi tumpuan untuk menyelamatkan ekonomi dan menangani keadaan COVID-19 negeri masing-masing. Seterusnya, kerajaan Malaysia harus menetapkan SOP lebih jelas dan mempercepatkan proses vaksinasi bagi memastikan kelangsungan daya maju industri negara ini. Dengan itu, pihak berkuasa perlu memastikan prosedur operasi standard SOP, pemerintahan kawalan pergerakan PKP yang konsisten dan diseragamkan antara sama daerah dalam negara. Kesimpulannya, pihak berkuasa perlu memastikan prosedur operasi standard iaitu SOP dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP diseragamkan antara semua daerah di dalam negara. Justru itu, pihak berkuasa harus mengelakkan sikap pilih kasih apabila memberi amaran atau tindakan seperti saman. Kerajaan dan pihak berkuasa tempatan haruslah bertindak tegas kepada semua pihak yang melanggar SOP. Hal ini dapat mengelakkan daripada situasi dua darjat yang akan mencetuskan kontroversi antara dua pihak iaitu rakyat biasa dan orang-orang kenamaan atau lebih dikenali
SOP sebagai golongan kayangan. Kepatuhan semua masyarakat Malaysia terhadap SOP dalam menjalani kehidupan normal baharu akan menjadikan faktor utama melawan COVID-19. Setiap lapisan masyarakat perlu menjadi SOP sebagai normal baharu kehidupan kami. Dengan amalan SOP ini, masyarakat mampu berjaya membina dan memupuk konsep kendiri positif dalam diri masing-masing.